tekan record. Okey, jadi ni Ustaz dah record. Terima kasih Acap ingatkan. Okey, jadi inilah surahnya. Surah Maryam. Kita nak baca surah Maryam daripada ayat 39 hingga ayat 44. Jadi bermula pada 1 hari bulan 9 kita akan periksa lisan, iaitu kita akan periksa tadarus Al-Quran. Surah ni yang kita akan baca, ataupun surah-surah yang macam ni lah kita akan baca. Kemudian kita ada hafazan juga, surah-surah pendek yang Ustaz dah ingatkan awak dah untuk hafal, untuk baca. Okey, jadi Ustaz akan bacakan dahulu, kemudian Ustaz akan minta beberapa orang untuk baca. Okey, dengarkan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflah wa hum la yu'minun. Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا صدق الله العظيم. Okay, Alhamdulillah, jadi itulah bacaan surah Maryam daripada ayat 39 hingga ayat 44. Jadinya Ustaz nak minta awak baca daripada ayat sini yang Ustaz tandakan sehinggalah ayat 39 sini. Dalam Al-Quran ke surat berapa? Kalau Al-Quran awak boleh buka pada muka surat 308. 308, betul? Betul. Okey, cuba. 308. Okey, cuba Mia buka 308. Ustaz pun buka juga 308 ya, Amelia. 308 Okey, betul. 308 surah Maryam. Betul. Bagus. Terima kasih Amelia. Jadi itulah surahnya. Siapa yang nak ni boleh tuliskan dekat chat tak? Tuliskan dekat chat. Tu Adam Faris dah tulis dah. Muka surat 308 dekat Al-Quran. Takut kat sini awak tak nampak kan tulisannya kecil, jadi awak boleh tengok dekat Al-Quran. Okey, jadi pertama sekali Ustaz nak minta Mia Nur Kasih untuk baca. Ayat yang pertama, silakan mulakan dengan ta'awuz. Dari mana? Dari wa'anzirhum sampailah la yu'minun yang ada tanda kuning tu. Wa'anzirhum yawmal hasratin iz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Okey, boleh. Bagus. Sadaqallahul azim. Okey, bagus Mia. Bacaan yang baik, bacaan yang bagus. Okey, kalau awak nampak dekat sini, Ustaz ada tandakan warna merah.
Sebab apa? Sebab ada kawan awak, dia hari tu, semalam lah mak wah satu. Nafas dia tak sampai untuk baca sampai habis. Maka dia minta ustaz mana tempat yang nak berhenti. Jadi ustaz pun ambil tempat dekat sini berhenti. Kemudian sambung balik dekat warna hijau. Tapi kalau awak sampai nafasnya macam Mia tadi, boleh dia baca sampai habis. Okey, tahniah. Terima kasih Mia Nur Kasih. Seterusnya ustaz nak minta seseorang baca daripada sini sampailah ayat sini 40. Okey. Dipersilakan Danish Ashraf untuk baca. Mulakan dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu narisullah wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tahniah. Alhamdulillah tahniah Ashraf. Saya tak nampak. Oh, tak nampak. Yalah sebab Ustaz faham sebab ini pun Ustaz scan benda ni. Jadi sebab tu kadang-kadang tulisan dia jadi tebal, jadi kabur sikit, jadi tak nampak kan. Okay, tak apa. Okey, seterusnya tahniah, bacaan yang bagus, bacaan yang baik. Tahniah Acap, terima kasih. Seterusnya Ustaz nak persilakan Amelia untuk baca. Mulakan dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siddiqan Nabiyya. Siddiqan, dua harakat. Siddiqan Nabiyya. Siddiqan. Alhamdulillah, bagus. Tahniah Amelia, bacaan yang baik, bacaan yang bagus. Okey, seterusnya baca daripada sini sehinggalah sini. Ustaz nak minta yang lelaki dipersilakan Daniel Afif. Mulakan bacaannya dengan ta'awuz. Ustaz naikkan sikit. Daripada idh qala li abi. Ni sampailah syai'a. Okey, boleh Daniel Afif? Mana tadi? Ni saya tunjukkan. Ni daripada idh qala. Sini. Mulakan dengan ta'awuz. A'udzu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala li dua harakat. Qala li. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budun ma dua harakat. Dua harakat. Berhenti dekat sini. Ada tanda merah, maka berhenti kat sini Ustaz suruh. Okey, kemudian yang kat sini tadi pendek. Yasma'u wa la yubsir. Yasma'u wa la yubsir. Okey, ambil daripada sini. Betul-betul wala. Wala yubsiru wala yu'ni anka syai'a. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bacaan yang baik. Terima kasih Daniel Afif. Okey, bagus. Tahniah. Okey, seterusnya dipersilakan siapa lagi ada? Putri Akila. Boleh ya? Putri Akila ke Syazwani? Syazwani. Okey. Silakan Syazwani mulakan dengan ya abati.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم ambil daripada sini. Minal ilmi ma. من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bacaan yang sangat baik, bagus, bacaan yang sangat bagus. Okey, terima kasih Syazwani. Dan last sekali yang terakhir, Ustaz nak minta yang lelaki. Silakan Zakwan. Hello Zakwan. Hai Ustaz. Okey Zakwan, silakan mulakan daripada ya abatili sehinggalah akhir hayat. Asiyah. Akhir ayat. Okay. Mulakan dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abati abatila ta'budi syaitan. Inna syaitana kana lirrahmanil asih. Asiyah. Alhamdulillah. Allahul azim. Alhamdulillah, bagus, bacaan yang baik. Tahniah Zakwan. Asyik salah sebut. Tahniah Zakwan, bacaan yang bagus. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada surah yang seterusnya, iaitu surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha ni surah pendek di mana awak kena baca dan sebenarnya awak kena hafal surah ni. Jadi kalau hari ni awak baca surah Ad-Duha, jadi hari ni cuba hafalkan surah Ad-Duha ni. Ustaz tengok ada murid, ada adik-adik awak yang darjah 3 dah hafal dah surah Ad-Duha ni. Sebenarnya Ustaz rasa awak pun dah hafal lah sebenarnya. Kalau cuma belum lancar kot mungkin. Tapi kalau dah lancar, bagus, Alhamdulillah. Ini untuk hafalan awak. Okey, jadi Ustaz akan bacakan dahulu surah ni, kemudian Ustaz akan minta 2 orang untuk baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Okay, jadi itulah bacaan surah Ad-Duha. Jadi Ustaz nak mulakan dengan yang perempuan. Siapa yang nak baca? Sukarela. Ada 2 orang, Syazwani dengan Amelia. Okay, silakan Amelia dahulu. Taqhar.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bacaan yang sangat baik, sangat bagus. Okey, tak ada salah mana-mana pun. Okey, tahniah. Terima kasih Amelia. Seterusnya Syazwani, dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wawajadaka dalam fahada. Wawajadaka ailan fa'arna. Fa'ammal yatima fala takhaf. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma binikmati rabbika fahaddith. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bacaan yang sangat baik, sangat bagus. Okay, terima kasih Syazwani. Oh, Mia dekat pantai. Bagusnya Mia. Kat pantai pun dia tetap nak belajar juga sama-sama PDPR. Memang terbaiklah Mia kan. Okay, jadi habis dah kita punya hafazan, kita punya tadarus. Sadaqallahul azim. Habis dah kita punya pelajaran. Satu pelajaran hari ini. Maka kita nak teruskan dengan pelajaran yang seterusnya. Kita akan terus pergi kepada akhlak dahulu. Okey, kita pergi akhlak dahulu. Okey, untuk akhlak hari ini kita nak belajar iaitu tentang sifat riya. Sebelum ni kita dah belajar tentang sifat syukur, kita dah belajar tentang apa lagi? Ikhlas, kita dah belajar tentang sabar, macam-macam lagi sebenarnya kita dah banyak belajar dah. Jadinya hari ini kita nak belajar tentang satu sifat dinamakan sifat riya. Inilah dia sifat riya. Jadi penawak dah tahu dah. Okey, riya ni apa kita dah tahu. Sebab apa sebenarnya memang perkara ni sinonim dengan awak. Sinonim maksudnya memang daripada kecil awak dah tahulah. Contoh awak tengok kawan awak tu dia berjalan dengan penuh megahnya, awak pun akan cakap dengan dia, "Ish, riyaknya dia ni kan." Macam itulah. Jadi lepas tu kalau ataupun kawan awak tu macam belagak ke apa, kita pun cakap, "Ish, awak ni riak macam tu. Kita pun dah tahu dah riak ni apa sebenarnya kan. Cuma kita nak mendalami lagi apa sebenarnya sifat riak ni dalam Islam ni. Adakah sifat riak ni dibolehkan? Adakah sifat riak ni sebenarnya tak berdosa pun? Adakah sifat riak ni tak ada apa-apa pun? Tak ada masalah? Kita nak belajar tu. Sebenarnya boleh tak kita riak? Ataupun apa hukum riak sebenarnya ni? Apa maksud riak yang kita nak belajar? Walaupun kita dah tahu secara ringkas lah. Kita dah tahu, kita nak pergi secara terperinci lagi. Okey, yang pertama sekali Ustaz nak tanya dekat awak. Kita ada dua sifat. Sifat mazmumah, kita ada sifat mahmudah. Okey, sifat mazmumah ni maksudnya keji. Sifat yang keji, sifat yang buruk, sifat yang tak baik. Sifat mahmudah ni pula adalah sifat yang mulia. Sifat yang baik, sifat yang sepatutnya ada dalam diri kita. Jadi Ustaz nak tanya, riya ini termasuk dalam mahmudah ke termasuk dalam mazmumah? Mana satu? Mazmumah. Mazmudah. Mazmumah. Mazmumah. Oh, Daniel Hafif kata mazmumah. Ada tak jawapan lain daripada Daniel Hafif? Yang lain? Ada ke nak jawab mazmudah? Ke mahmuzmah, mazmumah, maimunah? Tak ada. Okey, jadinya betul. Apa yang Daniel Hafif jawab tu betul. Tahniah Daniel Hafif. Bagus. Jadi riak ni adalah sebenarnya sifat mazmumah. Sifat yang keji, sifat yang kita tak boleh ada dalam diri kita. Saya tandakan riak ni adalah sifat yang mazmumah. Tak boleh ada dalam diri kita. Sifat yang keji, sifat yang buruk. Sifat yang Allah tidak suka. Okey, kemudian kita nak tengok apa ni sebenarnya maksud riak. Jadi riak kalau dari segi bahasa ni yang pendek je. Menempatkan dan memperlihatkan amal kebaikan kepada orang lain. Jadi dia macam satu pengertian yang ringkas sahaja. Jadi kalau kita nak satu pengertian yang terperinci, kita akan tengok daripada segi istilah. Sebab tu Ustaz banyak soal awak, apa maksud dari segi istilah? Apa maksud dari segi istilah? Sebab apa? Bila istilah ni kita akan lebih faham lebih mendalam lagi satu-satu perkataan tu.
Contohnya kita tengok dekat sini. Ustaz ambil warna ni. Riak apa maksudnya? Dari segi istilah, riak ni adalah memperlihatkan perlakuan ibadah dengan niat mendapatkan pujian dan penghargaan diri dari orang lain dan bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah maksud riak. Riak ni apa? Riak ni dia buat sesuatu perkara, dia buat sesuatu amal ibadah. Apa contoh amal ibadah? Contoh yang paling senang kita nak tengok adalah dia bersedekah ke, dia derma ke, ataupun dia buat baiklah kepada orang. Kemudian dia menunjukkan perbuatan dia itu kepada khalayak ramai. Dia tunjukkan kepada khalayak ramai dengan satu niat, dengan niat semata-mata nak apa? Nakkan pujian daripada orang ramai. Nakkan penghargaan daripada orang ramai. Sebagai contohlah, dia nak derma dekat sebuah yayasan anak yatim. Ada seorang ni lah, dia nak derma dekat sebuah yayasan anak yatim, kat rumah anak yatim lah, kat rumah anak yatim. Maka dia boleh je pergi derma, datang situ, kemudian dia bagi. Kalau dia nak ambil gambar untuk kenangan, untuk simpan, okey tak apa. Tapi dia buat satu apa? Dia buat satu majlis besar-besaran, dia panggil orang ramai, dan dalam majlis tu sebenarnya semata-mata dia nak tunjukkan yang dia nak bagi sumbangan dekat rumah anak yatim tersebut ataupun dekat pihak tersebut. Jadi dekat situ kita boleh jelaslah nampak niat dia. Kalaulah benda tu suatu syarat ataupun satu prosedur yang dia kena buat juga. Maksudnya dia memang kena buat majlis. Okey, tapi tak apalah. Tapi ni dia sepatutnya tak payah pun. Dia boleh je pergi, kemudian dia pun boleh je bagi macam biasa tanpa buat majlis, tanpa orang tahu. Tapi dia nakkan pujian daripada orang, dia nak penghargaan daripada orang, maka dia pun buatlah majlis besar-besaran, panggil orang ramai. Jadi orang boleh nampak dia derma kepada yayasan ataupun rumah anak yatim tersebut. Jadi itulah contohnya, antara contohnya. Kejap Ustaz minum air. Okey, jadi itu maksud riak. Jadi kita dah tahu, erti riak tu adalah kita menunjukkan amalan kita semata-mata kita nak orang puji. Itulah dia. Okey, kita pergi kepada hukum pula. Apa hukum riak sebenarnya dalam Islam? Adakah kita ni boleh riak sebenarnya? Jawapannya tidak. Hukum riak apa dia? Adalah haram dan dinamakan syirik kecil. Jadi dalam Islam melarang kita untuk bersikap riak ataupun ada sifat riak dalam hati kita. Kerana apa? Kerana ianya haram. Apa dalilnya? Kenapa haram? Adakah kitab ni saya sahaja cakap macam tu? Tidak. Allah dah kata dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Baqarah ayat 264. Dalam surah ni Allah dah berfirman, iaitu Allah kata apa? Ustaz terus baca maksud dia. Wahai orang-orang yang beriman, jangan rosakkan pahala amal sedekah kamu dengan perkataan membangkit-bangkit. Maksudnya dia menunjuk-nunjuklah. Dia mengungkit-ungkit, dia menaikkan dia punya amal tu, dia nak tunjuk ke orang. Tu membangkit-bangkit. Dan kelakuan yang menyakiti. Seperti rosaknya pahala amal sedekah orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada manusia. Jadi dia belanjakan harta dia. Contohnya dia pergilah buat sesuatu yang baik, dia bersedekah, dia menderma, dia belikan makanan untuk orang susah ke apa-apa sahaja, kemudian dengan niat hendak menunjuk-nunjuk kepada manusia yang lain. Maka itulah yang dinamakan sebagai riya. Jadi dalam ayat Al-Quran ini, surah Al-Baqarah ni, Allah kata apa? Firman Allah, maka siapa yang melakukan riya ni ataupun dia ada sifat riya dia ni, dia menunjuk-nunjuk perbuatan dia kepada orang lain dengan niat nak dapatkan pujian, penghargaan, maka pahala amalan dia tu, contohnya dia sedekah, dia derma, tapi niat dia nak tunjuk dekat orang, maka pahala dia tu rosak. Dan mungkin tak dapat pun pahala. Akibat apa? Akibat daripada sifat riya tersebut. Amalan dia tu rosak. Bila rosak tu tak diterima Allah lah. Sebab itulah kita kena hati-hati daripada sifat riya ini. Dan sebab itulah Islam mengharamkan sifat riya ini daripada ada dalam diri kita. Okey, seterusnya kita pergi lagi. Seterusnya kita pergi kepada kategori. Jadi kalau kita tengok riya ni kita boleh terbahagikan kepada beberapa jenis ataupun beberapa bahagian, beberapa kategori. Ada 5 kategorinya. 5 ke 4? 5.
ada 5 kategorinya. Contoh riak yang pertama adalah dia riak dari dalam jenis penampilan jasmani. Macam mana riak dalam jenis dalam penampilan? Contohnya dia ni Dia pakai baju apa dia? Macam ni Syazwan? dia pakai baju cantik-cantik nak tunjuk dekat orang. Betul. Macam tu betul. Macam tu betul juga. Itu riak dalam penampilan. Dia pakai pakaian yang mahal, dia pakai pakaian yang mewah, dia pakai semua tu, kemudian dia nak tunjuk dekat orang, dia nak tapi itu bukan riak, itu lebih kepada macam takabur. Nanti awak akan belajar lagi satu sifat, hujung sekali, adalah sifat takabur. Itu lebih kepada takabur Syazwan. Itu kalau riak ni, kita buat sesuatu amalan tu, kemudian kita tunjuk ke orang. Amalan tu amalan baik. Kemudian kita tunjuk dekat orang. Sebab apa? Sebab orang nak puji kita. Kalau yang tadi tu, dia ada nikmat yang banyak, kemudian dia menunjuk-nunjuk, berlagak. Maka itu lebih kepada takabur. Nanti kita belajar takabur tu macam mana. Okey, kalau yang contoh pula. Kalau jenis yang pertama ni kan, riak dalam penampilan jasmani. Okey, riak dalam penampilan jasmani. Jasmani ni maksudnya tubuh badan kita. Contohnya ustaz lah. Contohnya orang tu lah. Orang tu dia tubuh badan dia kurus, muka dia pucat. Kemudian orang pun tanya kenapa? Kemudian dia pun cakap yang bahawa dia ni pucat, muka dia pucat ni sebab dia tak tidur malam, dia lakukan solat tahajud, dia lakukan qiyamul lail. Memang betul dia buat, tapi dia ceritakan dengan cara yang dia menunjuk-nunjuk. Kemudian badan dia kurus sebab apa? Sebab dia berpuasa. Kemudian dia cerita dekat orang, dia tunjukkan dekat orang bahawa amalan puasa dia ni macam mana. Betapa kuatnya amalan puasa dia. Dia tunjuk, dia cerita dekat orang. Maka dekat situ bila dia menunjuk dekat orang, itu adalah perbuatan riak lah. Macam tu. Okey, seterusnya riak dalam perbuatan pula. Tadi penampilan jasmani, tubuh badan dia. Okey, kemudian yang kedua adalah riak dalam perbuatan. Riak dalam perbuatan adalah macam mana? Riak dalam perbuatan ni macam kita buat sesuatu yang menunjukkan kita ni baik. Okey, kita tengok dulu. Jadi riak dalam perbuatan. Dia bagi contoh dekat sini seperti menundukkan. Kat sini tak nampak. Baru nampak. Seperti menundukkan kepala dan memejamkan mata supaya disangkanya memikirkan perkara akhirat. Sebagai contoh lah. Syazwan dia tengah cakap dengan Zakwan. Tengah berbual. Zakwan pun tengah cakap. Hari tu saya pergi mandi dekat ni, kau semua kan. Yang Syazwan, dia tundukkan kepala, kemudian dia pejam mata, dia pun macam seolah-olah berfikir tentang akhirat. Macam itulah. Dia berfikir tentang perkara akhirat, macam dia cakap, Astaghfirullahalazim, Zakwan, Astaghfirullahalazim. Padahal perkara tu dia buat ataupun dia nak menunjuk lah yang bahawa dia ni Itu riak ya Ustaz? Itu riak. Contohnya walaupun macam kita nampak benda tu biasa kan. Kalau gurau tu okey lah, tak apalah. Tapi ini benda yang macam betul. Bukan gurau-gurau punya. Ini yang betul punya. Maksudnya betul, dia memang Syazwan pun Zakwan pun tengok Syazwan. Syazwan, awak ni baiklah. Saya cerita tentang hiburan mandi dekat sungai apa semua ni, awak tak nak dengar. Awak pejam mata, awak tunduk, awak ingat tentang hari akhirat. Baguslah awak. Zakwan puji dia. Maka itulah riak. Sebab apa? Sebab Syazwan buat macam tu supaya dapat pujian daripada Zakwan. Macam tu. Jadi itu pun riak. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang ketiga ataupun kategori yang ketiga. Kategori yang ketiga ni adalah riak dalam penampilan pakaian. Macam ni lah. Tadi Syazwan dia cerita yang pakaian mewah kan. Okey, tapi ini sebaliknya Syazwan. Ini dia buat apa? Riak dalam penampilan pakaian. Macam Syazwan cakap tadi, tapi berbeza. Dia berbalik. Okey, sekarang ni contohnya memakai baju yang lusuh dan bertampal agar disangkakan ahli tasawuf. Okey, macam ni. Ahli tasawuf ni apa? Ahli tasawuf adalah orang yang tidak memandang kepada harta dunia. Dia bersikap zuhud. Zuhud ni apa? Zuhud ni dia tak mementingkan keduniaan. Zuhud ni contohnya dia tak kisah pun dia pakai pakaian tu pakaian yang lama ke, pakaian tu pakaian yang lusuh ke, asalkan pakaian tu suci, masih bersih, pakaian tu elok, boleh dibawa solat, maka dia pakai.
Kalaulah kita, kalau contohlah orang lain, mungkin orang lain tengok, baju ni dah lusuh lah warna dia. Mungkin kuning, lepas tu dah tak kuning pekat. Dia pun dah tak nak pakai baju tu. Tapi kalau ahli tasawuf ni, orang yang zuhud ni, dia tak kisah pun. Kalau pakaian tu dah buruk ke, pakaian tu lama ke, dia tetap pakai. Sebab apa? Selagi mana pakaian tu menutup aurat, selagi mana pakaian tu baik, boleh bawa solat, maka dia akan pakai. Jadi orang ni, macam mana dia riak dalam pakaian, dia pun sengaja nak pakai pakaian yang lusuh, pakaian-pakaian yang lama, pakaian-pakaian yang macam tu lah, contoh bertampal lah. Dia sengaja nak buat macam tu supaya orang ingat, baguslah awak ni zuhud rupanya. Zuhud ni macam ahli tasawuf lah, baik lah. Baguslah awak ni tak pentingkan tentang keduniaan pun. Awak tak kisah pun pakai seluar, awak tak kisah pun pakai kasut-kasut lama 2-3 tahun lepas. Nampaklah buruk kan, daripada hitam tu, hitam dia dah lusuh. Jadi kelabu dah. Tak tahu ada kasut kelabu ke tak, tapi dah warna dia dah lusuh. Jadi dia sengaja buat macam tu supaya orang puji dia. Maka itu adalah riak dalam penampilan. Tadi Syazwan kata yang contoh tu, Syazwan kata yang pakai pakaian yang mewah kan. Hai Faris, pakaian-pakaian yang mewah kan. Jadi ini berbalik, ini sebaliknya. Sebaliknya. Okey, dan yang keempat, kita pergi yang keempat adalah riak dalam perkataan. Ini senanglah. Riak dalam perkataan ni kita dah tahu. Iaitu dia berkata-kata sesuatu yang baik supaya apa? Supaya orang ingatkan dia baik. Sebagai contoh, Zakwan dengan Syazwan lagi. Dia pun bual-bual. Zakwan pun ceritalah tentang dia punya handphone baru dia. Syazwan, saya baru beli handphone lah, apa semua ni kan. Syazwan pun dia cakap macam ni. Semua ini hanyalah dunia. Semua ini hanyalah harta dunia. Dekat akhirat, kita tak boleh bawa handphone kita pun. Macam itulah. Dia cakap sesuatu yang baik supaya apa? Supaya Zakwan ni kagum dengan dia. Supaya Zakwan ni dia akan kagum dengan Syazwan. Tengok, Syazwan, awak ni bagus lah. Awak tak kisah pun pakai handphone yang lama ke. Awak tak kisah pun tak ada handphone ke. Maksudnya dia bila dia dengar Syazwan cakap macam tu, dia akan dapat pujian daripada Zakwan. Itulah antara riak dalam perkataan. Kalaulah dia cakap tu, kita ni janganlah ni sangat tengok handphone sangat. Kita kenalah solat apa semua. Dia cakap macam tu, memang dia nak cakap macam tu, ikhlas. Maka itu tak riak. Tapi kalau dia cakap macam tu, semata-mata dia nakkan pujian daripada Zakwan, maka itu dah jadinya riak. Macam itulah. Salam. Ada orang datang rumah. Okey, yang terakhir sekali adalah riak dalam persahabatan. Okey, yang terakhir ni riak dalam persahabatan macam mana? Contohnya, orang ni pergi ikut majlis-majlis ilmu ataupun majlis-majlis ulama supaya dia juga dianggap sebagai orang yang alim. Sebagai contoh lah, Ustaz ambil dekat sini Syazwan dah. Okey, dia ni Acap lah, Acap. Acap pula. Acap ni dia pergi majlis ulama. Acap ni dia pergi satu majlis ilmu supaya apa? Supaya orang tengok dia, dia ni Acap ni rupanya baik lah pergi dengan ceramah. Acap ni rupanya orang ulama lah, dia pergi dengan majlis-majlis ilmu dengan ustaz-ustaz apa semua kan. Maka dia pergi kat situ sebab apa? Sebab dia nak dapatkan pujian daripada orang lain. Yang bahawanya dia ni rupanya orang yang baik juga, orang yang alim. Maka perkara ini sebenarnya perkara yang sia-sia lah. Sebab dia buat apa? Dia buat semua ni bukan kerana Allah. Dia buat semua kerana manusia. Jadi itu adalah riak dalam persahabatan. Dia berkawan dengan orang yang baik supaya apa? Orang tengok, dia ni kawan dengan orang yang baik-baik lah. Saya rasa dia ni baik lah. Macam tu lah. Dia sengaja nak kawan dengan orang yang baik sebab nak dapatkan pujian daripada orang lain. Itu kat situ silap lah macam tu. Okey, faham? Ada apa soalan tak? Tak ada? Okey, tak ada. Tak ada, Ustaz. Okey, Alhamdulillah, bagus. Okey. Ustaz, apa dia? Yang kita print tu kecil sangat lah. Kecil boleh sangat? Kan? Kecil sangat maksudnya awak boleh tulis tak? Awak boleh baca? Boleh, jap saya tunjuk. Okey, kalau awak boleh baca, Aziza, awak ambil lah gambar dekat-dekat. Jadi Ustaz bolehlah tanda. Ni Ustaz, sini. Oh. Itu Ustaz, awak. saya nak tanya. Boleh Aziza. Kalau yang macam
Apa dia? Ustaz, saya nak tanya, kalau yang macam Ustaz tu yang Ustaz kata Ami apa yang ceramah tu semua tu. Ha. Yang Ustaz tu dia cakap dengan kita tu, itu bukan Dia ceramah, dia cakap dengan kita. Maksudnya dia ceritakan kebaikan macam mana tu? Macam mana? Cuba lagi sekali. Yang dia cakap semua tu, yang dia cakap apa yang pun tak guna tu semua tu. Okey. Itu bukan riak Ustaz. Okey, dia macam ni. Dia sebenarnya riak ni bergantung kepada niat seseorang tu. Okey, kalaulah niat orang tu buat baik kerana nak menunjuk, maka ia ni jadi riak. Tapi sebagai contohlah, Ustaz pun cakap dekat awak, kita ni janganlah terlampau leka dengan dunia. Janganlah banyak asyik main handphone. Handphone ni tak boleh pun bawa ke kubur. Kan? Kalau kita gunakan salah pada handphone tu, maka kita akan dapat dosa. Ustaz cakap macam tu semua. Tapi niat Ustaz nak menunjuk-nunjuk bahawa Ustaz ni baik. Maka Ustaz dah riak. Tapi kalau niat Ustaz cakap ke awak macam tu sebab nak sedarkan awak, kalau Ustaz cakap dengan awak macam tu sebab nak ingatkan awak, maka tak riak. Sebab itulah Ustaz kata riak ni sebenarnya bergantung pada hati seseorang tu. Sebenarnya niat dia nak apa? Niat dia bertujuan apa sebenarnya? Jadi siapa yang tahu orang tu riak ke tidak? Diri dia sendiri. Hanya diri dia je yang tahu yang diri dia riak ke atau tidak. Kita tak boleh nampak, kita susah nak nampak sebenarnya. Tapi diri kita tahu. Kita buat sesuatu, kita tahu sebenarnya tujuan kita apa. Adakah kerana Allah, adakah kerana manusia? Kita sendiri tahu. Jadi kalaulah contohlah kita buat sesuatu kebaikan tu, saya buat kebaikan ni sebenarnya macam kerana ibu, kerana ayah. Maka kat situ dah hilanglah perbuatan amal pahala tersebut. Sebab apa? Sebab kita buat bukan kerana Allah, kita buat kerana manusia. Jadi macam itulah, kitalah yang tahu apa yang tujuan dalam hati kita, niat dalam hati kita ni. Okey. Boleh? Okey. Seterusnya kita nak pergi kepada ciri-ciri. Jadi kalau kita nak tahu ataupun kita nak tahulah diri kita ni, kita ni sebenarnya riak ke tidak ni sebenarnya. Kadang-kadang kita pun macam confused kan, kita pun macam risau. Saya ni riak ke sebenarnya kita risau. Jadi kita tahu macam mana ciri-ciri dia. Okey, jadi ciri-ciri dia ada 3. Yang pertama, suka memperlihatkan ibadah yang dilakukan kepada orang lain. Contohnya awak nak buat sesuatu, awak mesti ada orang tengok awak buat baik. Contohlah Acap dekat dalam kelas, dia nak kutip sampah. Dia pastikan ada orang tengok dia kutip sampah, baru dia buat. Selagi orang tak nampak dia, tak ada orang dalam kelas, dia datang awal, dia takkan kutip sampah. Dia tunggu siapa seorang datang. Syazwani datang. Okey, Syazwani masuk je pintu kelas, Acap pegang penyapu, Acap sapu. Hai Syazwani, selamat datang, macam tu. Jadi Acap buat sesuatu tu kerana nak tunjukkan kebaikan daripada orang. Padahal boleh je dia datang awal tu, dia terus dia sapu sampah kan. Betul tak? Tapi dia sengaja nak tunggu orang datang, okey baru dia buat. Sebab apa? Sebab dia nak tunjuk bahawa dia tu baik. Tapi ni contoh je Acap. Ni contoh je, bukan Acap ni Acap dekat India sana. Okey, yang kedua adalah suka menerima pujian dalam setiap amalan yang dilakukan. Contohnya lah tadi Acap, dia buat kerja, Acap lagi kena. Tak apalah Acap pilih nama awak dulu. Okey, jadi Acap pun buat lah tu, sapulah sampah. Lepas tu dia, bila Syazwani tengok, rajinnya Acap suka. Bila dia kena puji, dia suka. Lepas tu Ustaz masuk, Ustaz pun baguslah Acap sapu sampah. Acap pun suka. Dia suka dengan pujian. Orang suka, bila puji dia makin buat, makin seronok. Jadi dekat situ itulah antara ciri-ciri. Jadi kalaulah kita buat ni, kita nakkan pujian orang. Contohnya kita buang sampah, tiba-tiba kita basuh pinggan dekat dapur. Kita basuh pinggan dekat sinki, ibu pun kata, Syazwani basuh pinggan bagusnya. Kita pun suka. Lepas tu kita pun buat lagi sebab apa? Sebab nak ibu puji kita. Jadi dekat situ kita punya tujuan nak lakukan amalan tersebut tu dah samar-samar. Adakah kita buat kerana Allah ke? Adakah kita buat kerana nak ibu puji kita? Jadi ada dua kat situ kan. Jadi kat situlah yang bahayanya. Itulah antara ciri-ciri yang
ciri-ciri riak lah macam tu. Jadi sebaiknya kita buat sesuatu tu, kalaulah orang puji kita, kita cakap Alhamdulillah, terima kasih, semua ini datang daripada Allah. Ustaz, dosa ke riak? Kalau riak tu, kalau perbuatan, riak tu haram. Haram bila kita buat, maka ianya berdosa. Tapi kita ni, maksudnya macam mana? Riak, tadi tu Ustaz dah jawab dah. Riak tu hukumnya haram, maka bila perbuatan haram kita buat, maka ianya berdosa. Tetapi kita boleh elakkan daripada berlakunya riak. Nanti kita tengok macam mana. Riak itu berdosa. Sebab apa? Dalam Al-Quran, Allah dah kata hukumnya adalah haram. Okey. Kemudian yang kedua tadi tu, kita suka terima pujian orang. Jadi macam mana kalau kita dapat pujian daripada orang? Kita tengah basuh pinggan, Syazwani basuh pinggan, ibu pun puji dia. Baguslah Syazwani, rajinnya. Jadi kita pun, kita manusia biasa. Bila kita dapat pujian, mesti kita suka, betul tak? Tapi kita boleh hilangkan daripada kita pujian tu nak. Bila kita dapat satu pujian, syaitan akan hasut kita tahu, supaya kita ada sifat riak, kita ada sifat takabur, kita ada sifat bangga diri. Jadi bila kita ada sifat-sifat macam tu, nanti amalan kita tu pahala dia jadi rosak. Kita dah mula buat tu, basuh pinggan tu bukan kerana Allah lagi dah. Kita buat kerana manusia pula, kerana ibu puji kita. Sebab tu bila kita dapat pujian, kita pun ingat balik bahawa semua ini adalah datangnya daripada Allah. Jadi kita pun akan cakap Alhamdulillah. Alhamdulillah ni apa? Syukur kepada Allah. Macam itulah. Azizah ada nak tanya ke? Tak ada. Okey. Yang ketiga ni perubahan sikap dan cara pertuturan apabila bersama orang yang berkedudukan. Jadi inilah macam contoh kata-kata kita lah. Contohnya bila kita dengan orang yang kita nak tunjuk-tunjuk, kita pun cakap lah dengan dia benda-benda yang macam nak menunjuk-nunjuk lah macam tu. Ini dia cakap perubahan sikap. Contoh dekat orang ni lain macam ni, orang yang dekat sini lain pula macam ni. Macam tu lah, dia macam ada satu perubahan sikap yang bila dia cakap dengan orang ni macam ni pula. Bila orang cakap macam ni pula. Dia nak tunjuk-tunjuk lah maksudnya macam tu. Jadi itulah antara ciri-ciri orang yang riak. Okey, selesai dekat situ. Ini dia. Tadi tu kan Azizah tanya, berdosa ke? Berdosa. Tapi bila kita boleh hilangkan daripada sifat riak ni, kita boleh hindarkan daripada kita ni ada sifat riak. Jadi macam mana kita nak hindarkan? Kita ambil 2 sahaja kat sini. Dia ada banyak, ada 4 kat sini kan. Antara pertama, caranya adalah sedar bahawa segala kebaikan dan amalan yang dilakukan adalah bantuan daripada Allah. Sebab tu tadi Ustaz kata, bila kita buat sesuatu, kita sapu sampah, contohlah, lepas tu orang pun puji kita, baguslah dia ni, rajin lah sapu sampah. Lepas tu kita pun cakap terima kasih, Alhamdulillah. Kita cakap Alhamdulillah dulu. Alhamdulillah, terima kasih. Kita cakap Alhamdulillah tu, kita terima kasih dulu pada Allah. Sebab apa? Kita nak sedar bahawa segala kebaikan yang kita buat ni, amalan yang kita buat ni adalah bantuan daripada Allah. Tanpa bantuan daripada Allah, kita tak boleh nak buat segala kebaikan ni. Jadi hilanglah sifat riak dalam diri kita. Walaupun orang puji, tapi benda tu tak ada. Okey. Kemudian yang kedua, mengetahui bahawa perbuatan riak akan membinasakan segala amalan yang telah dilakukan selama ini. Jadi kita tahu, kalaulah kita riak, rosak semua pahala amalan kita. Tak dapat pahala pun. Amalan tu tak diterima Allah pun. Sebab kita riak. Maka kita akan takut. Kita akan tak nak riak. Sebab apa? Kita tahu bila kita riak, pahala tak dapat. Macam tu. Jadi sia-sialah perbuatan kita. Kenapa pahala tak dapat? Kerana kita buat tujuan tu adalah untuk mendapat pujian dan penghargaan daripada orang. Sebab tu. Okey, ada lagi 3, ada lagi 4. Itu adalah antara cara menghindari riak. Okey, selesai. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey. Seterusnya adalah kita nak belajar, iaitu kita dah belajar sifat riak kan. Okay, sifat riak kita dah belajar. Dan satu lagi sifat yang seumpamanya, nak hampir sama tapi beza. Ini dinamakan sifat sum'ah. Ini ada dalam soalan nanti Ustaz tanya awak kan. Apa beza riak dengan sum'ah? Okey, riak ni adalah satu perbuatan menunjuk-nunjuk. Ini adalah riak. Sum'ah pula, kita memberitahu amalan soleh kita yang kita pernah buat dekat orang. Jadi kalau riak ni kita buat sesuatu, kita tunjuk dekat orang sambil kita buat tu. Contohnya Acap tadi sapu sampah.
dia nak tunjuk dekat Syazwani, dia sapu sampah, maka Syazwani pun puji dia. Okey, tapi kalau sum'ah ni, contohlah tadi, Acap sapu sampah dekat kelas, tak ada orang pun nampak sebab Acap datang awal kan. Dia pun sapu sampah apa semua. Lepas tu, kawan-kawan semua dah masuk kelas, dah datang, Acap pun cerita, ni tadi semua saya lah yang sapu sampah ni, saya lah yang buat. Orang pun puji dia, baguslah Acap, kita orang tak datang lagi, Acap dah datang sapu sampah semua. Itu sum'ah. Kalau riak dia buat orang nampak. Tapi sum'ah, dia dah buat dulu semua tu, lepas tu dia cerita dekat orang akan kebaikan dia. Itulah beza dia. Okey, ada apa-apa soalan? Habis kat situ dah. Ini dah habis dah. Ada soalan tak? Faham? Ke tak faham? Boleh? Habis kalau orang tu tanya, Orang tu tanya, ni siapa-siapa sampah? Bolehlah kita cakap. Kita mengaku. Sebab kita cakap tu, kita bagi tahu tu bukan sebab kita nak menunjuk. Kita bagi tahu sebab dia tanya. Itulah dia. Ada lagi soalannya? Nggak ada. Okey, kita terus pergi kepada soalan. Jadi latihannya yang pertama, alamak salah, ni muamalat. Ni dia ibadat. Okey, kalau awak tak ada soalan, ustaz yang ada soalan. Jadi soalannya adalah, riak ialah memperlihatkan perlakuan ibadat dengan niat, apa dia? Menyebarkan kebaikan ke, dengan niat mendapatkan pujian ke, dengan niat menunjukkan contoh dan teladan yang baik? Mana satu riak ni? Ba. Ya, bagus. Jawapannya adalah ba. Mendapatkan pujian dan penghargaan. Dia buat sesuatu, nak dapatkan pujian dan dapatkan penghargaan, maka inilah sifat riak. Okey, soalan yang kedua. Hukum riak ialah apa? Perbuatan yang halal ke, haram ke, makruh? Mana satu? ba. Ya, betul. Ba. Jadi riak tu adalah haram. Jadi sebab itulah Ustaz kata ianya berdosa. Tadi Azizah kata berdosa ke? Ia berdosa kerana apa? Ia perbuatan yang haram. Kalau perbuatan yang haram kita lakukan, maka ianya mendapat dosa. Okey, seterusnya yang kedua adalah senaraikan dua kategori riak. Ada dekat muka surat 54. Jadi Ustaz terus jawab. Ustaz ada tulis dah dekat sini. Ustaz dah tuliskan dekat awak. Yang pertama, riak penampilan jasmani. Yang kedua, riak dalam perbuatan. Contohnya tadi ni lah Ustaz bagi tahu. Riak dalam jasmani tadi ni, badan dia kurus, badan dia kurus sebab puasa. Kemudian dia tunjuk-tunjuk dekat orang. Saya ni kurus sebab saya puasa. Macam itulah. Maka itu dah riak lah sebenarnya. Lepas tu riak dalam perbuatan. Macam contoh Syazwan tadi kan. Dia sengaja tundukkan pandangan dia. Dia sengaja macam memikirkan tentang akhirat tadi tu kan. Semata-mata nak tunjukkan gaya dia itu sebenarnya dia orang yang baik. Macam itulah. Macam tu. Okey, seterusnya. Tuliskan satu perbezaan riak dengan sum'ah. Jadi tadi Ustaz dah cerita. Riak ni nak tunjuk-tunjuk. Sum'ah ni pula adalah dia dah buat. Kemudian dia cerita dekat orang akan kebaikan dia. Inilah dia. Boleh ambil yang nombor 1. Ni Ustaz ambil yang nombor 1 punya. Dekat dalam kitab muka surat 56, Ustaz ambil nombor 1. Awak nak ambil nombor lain pun boleh, tak ada masalah pun. Inilah dia jawapan dia. Riak adalah perbuatan menunjuk-nunjuk amal soleh kepada orang lain. Sum'ah pula memberitahu amalan soleh yang pernah dia buat kepada orang lain. Ustaz. Yang nombor 3 pun boleh pilih mana-mana je. Nombor 3 ni ada 5. Awak boleh pilih 2 mana-mana je. Ustaz ambil 2 ni, ada yang atas. Okey. Ustaz lah. Boleh, nak ikut Ustaz boleh. Okey, nak screenshot ke apa? Tak ada. Ada soalan lagi? Tak ada soalan Okey, jelas kat situ. Jom kita terus pergi kepada akhlak pula. Jadi kita tak nak lama-lama kan. Ni pun dah 4.32. Okey. Tapi lepas ni kita memang akan habis dalam 4.45, 4.50 sebab sekarang ni dia dah bagi satu macam guide, satu guideline, satu apa nama dia, guideline, satu panduan, di mana setiap subjek tu sebenarnya kena 40 minit minimum. 40 minit sebenarnya. Betul, muamalat. Warna biru cair tu Amelia. Okey, jadi untuk muamalat awak boleh buka pada muka surat ni, muka surat 35. Muka surat 35 muamalat. Dekat tempat Ustaz azan. Jadi kita akan tunggu dalam 2 minit. Tapi sebelum tu Ustaz bukakanlah ni. Ni dia Al-Qardu.
Al-Qardu ni maksudnya hutang. Kita nak belajar tentang hutang. Memang hutang ni ada dalam Islam, jual beli Islam. Kita pun dah belajar tentang tempahan, kita pun dah belajar tentang apa lagi, macam-macam kita dah belajar tentang jual beli. Tempahan ada, kita jual beli macam biasa. Macam itulah banyak sebenarnya sebelum ni kita belajar sebenarnya. Jadi hari ni kita nak belajar tentang hutang. Boleh ke hutang dalam Islam ni? Apa hukum dia? Okey, nanti kita belajar. Tunggu 2 minit kejap tengah azan kat sini. Nak minum air boleh minum air, nak pergi tandas boleh pergi tandas. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Okey, kita sambung sikit lagi. Ustaz mungkin dalam 5 ke 7 minit je. Okey, jadi kita nak tengok, kita nak belajar hari ni tentang Al-Qardu. Al-Qardu ini maksudnya adalah hutang, kan? Jadi boleh ke dalam Islam ni berhutang? Boleh ke kita ni berhutang dekat orang? Boleh ke kita bagi orang berhutang? Kita nak belajar tu semua. Adakah hutang ni boleh? Jadi kita tengok pengertian hutang. Hutang ni sebenarnya apa? Hutang ni adalah memberi milik sesuatu benda kepada seseorang dengan syarat dikembalikan semula seumpamanya. Jadi kalau kita berhutang, hutang ni mestilah kita bagi dekat orang tu pulang juga macam tu. Contohnya Ustaz bagi Emilia duit RM50. Emilia tadi awak nak berhutang dengan Ustaz RM50. Ustaz pun bagi Emilia. Emilia pun pulangkan balik RM50 macam tu. Tapi boleh ke kalau Emilia dia nak berhutang makanan dengan Ustaz? Contohnya Ustaz ada air botol ni kan. Emilia pun nak hutang. Ustaz boleh tak saya nak hutang botol air Ustaz sikit? Tak boleh. Sebab apa? Sebab air ni
Kalau dah Amelia minum, air ni berkurang, betul tak? Bila dia pulangkan balik dekat ustaz, air dah tak sampai sini, air dah makin sikit. Jadi air bukannya hutang. Air ini adalah apa dia? Air ni adalah kita bagilah, minta. Ataupun pemberian, hadiah. Ataupun kalau nak juga, ianya macam apa ni? Kita nak cakap apa tadi, ustaz lupa dah. Jadi kita kena, kalau hutang ni memang kita kena pulangkan macam ni. Contohnya lah, Amelia ambil satu botol air ni, tapi dia kena pulangkan macam ni juga. Contohnya dia beli baru ke, ataupun dia isi balik ke airnya ke, macam tu. Dia tak boleh kita pulang dalam bentuk yang lebih kurang daripada tu. Kurang lagi tak boleh. Kita kena bagi seumpama dengan dia, sama nilai. Itu hutang. Kalau hutang RM20, bagi balik dekat RM20. Macam tu. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada dia punya contoh. Okey, contoh ni lah dia buat. Ali cakap dengan Ahmad. Dia cakap, Ahmad, boleh hutangkan saya duit RM50 tak? Lepas tu Ali cakap, nanti saya ganti semula minggu depan. Ahmad kata boleh. Jadi inilah nama berhutang. Dia berhutang RM50. Dia pinjam lah. Dia berhutang lah. Dia berhutang RM50. Nanti minggu depan dia pulangkan balik RM50. Okey. Jadinya ada dua istilah, pinjam dengan hutang. Apa beza pinjam? Apa beza hutang? Okey. Kalau contoh pinjam, kita nak tengok perbezaan antara pinjam dengan hutang. Pinjam dengan hutang ni macam sama je, ustaz. Yalah, saya pinjam dia Okey. Saya pinjam dia RM50. Kemudian nanti saya pulanglah balik RM50. Kalau saya hutang dia RM50, saya pulangkanlah balik dia RM50. Kenapa macam sama kan? Pinjam dengan hutang. Sebenarnya tak sama, berbeza. Kita tengok, kalau pinjam ni hendaklah mengembalikan semula barang yang dipinjam. Mesti kita pulangkan barang yang sama. Contohlah, Amelia pinjam botol. Amelia kena pulangkan balik botol. Boleh ke Amelia pinjam botol dekat ustaz, Amelia pulangkan cawan balik dekat ustaz? Tak boleh. Jadinya pinjam ni kita ambil sesuatu dan kita kena pulangkan benda yang sama. Itu nama pinjam. Apa dia? Kenapa? Nak tanya? Tak. Tak ada. Okey. Okey. Jadinya macam itulah. Contohnya Amelia pinjam ustaz pensel. Pensel tak boleh pinjam. Pensel ni kita minta. Sebab apa? Bila kita minta, maksudnya apa? Kita kan pakai pensel ni. Pensel ni makin lama makin tumpul, makin sikit. Sebab tu kita tak boleh pinjam. Kita kena minta pensel ni. Contohlah pemandam. Kita cakap dengan kawan kita, sebenarnya minta sikit pemandam, bukannya pinjam pemandam. Sebab apa? Kalau kita pinjam pemandam tu, kita kena pulangkan macam asal pemandam tu. Benda tu tak boleh berkurang, benda tu kena sama macam tu juga. Macam tu. Pinjam memang pinjam, tapi kita kena pulangkan lah yang apa? Yang sama nilai dia, macam tu. Okey, hutang pula. Hutang ni macam mana? Hutang ni kita contohlah, Amelia pinjam RM50 dekat ustaz. Dia boleh bagi pada ustaz, dia boleh bayar balik hutang tu dengan RM50, ataupun dia boleh bayar dengan benda yang harganya RM50. Sebagai contoh, Amelia hilang lah. Sekejap Okey. Dia dah mula nak lag. Okey, jadinya Amelia dia pinjam ustaz RM50. Kemudian dia nak pulangkan ustaz RM50, dia tak ada duit waktu tu. Tapi waktu tu dah memang kena pulang dah hutang tu. Jadinya Amelia kata, ustaz saya ada handphone ni harga RM50. Ustaz ambillah handphone ni sebagai ganti. Boleh tak? Boleh. Itu hutang. Tapi pinjam boleh ke? Pinjam tak boleh macam tu. Pinjam mesti pulang balik benda tu tersebut. Pinjam botol, pulang botol. Pinjam pinggan, pulang pinggan. Pinjam pesebok, pulang pesebok. Macam itulah. Tapi kalau hutang kita boleh pulang benda yang lain asalkan benda tu sama nilai dengan harga yang kita hutang. Macam itulah. Okey, selesai dekat situ. Ada soalan, tanya je Okey, seterusnya kita nak pergi kepada hukum Al-Qardu. Jadi, pertama sekali, hukum Al-Qardu ni dalam Islam adalah sunat sebenarnya. Sunat kita berhutang, sebab sunat kita memberi hutang kepada orang. Sebab apa?
Sebab bila kita memberi hutang kepada orang, sebenarnya kita dah tolong menolong dekat dia. Kita dah termasuk dalam perintah agama agar membantu dalam perkara kebaikan. Contohnya orang tu berhutang sebab dia nak makan, sebab dia tak ada duit nak makan, dia pun berhutang dekat awak. Bila awak bagi dia berhutang, maka awak dah tolong dia lah. Kan saling bantu-membantu dekat situ. Maka dapat pahala sebenarnya. Sebab itulah sunat. Bila kita buat perkara yang sunat, dapat pahala. Okey. Kemudian, yang seterusnya adalah ada 3 lagi hukum. Di mana hukum kordu ni, hukum hutang ni boleh jadi makruh. Ustaz guna warna lain. Hutang al-kordu ni, hukum hutang ni boleh jadi makruh. Hukum hutang ni boleh jadi wajib. Hukum hutang ni boleh jadi haram. Hukum ini adalah hukum kepada pemberi hutang tersebut. Contohnya, Syazwan nak pinjam dekat ustaz. Duit contohlah RM100 lah. Apa hukum ustaz bagi dekat dia? Andai katalah Syazwan ni memang nak perlukan duit, maka hukum asal dia adalah sunat. Kemudian kita tengok situasi. Okay, contohlah Syazwan dia nak berhutang dengan ustaz, tetapi dia ingin berhutang tidak dalam keadaan terpaksa. Maksudnya Syazwan ni dia saja-saja je. Ustaz pun tanya Syazwan, kenapa awak nak hutang duit dengan ustaz? Syazwan pun kata, tak adalah ustaz, saja-saja je. Hukumnya adalah makruh. Makruh ustaz bagi dekat dia hutang. Sebab apa? Kalau kita sebaiknya janganlah berhutang. Sebab apa? Bila kita dah berhutang, kita wajib bayar hutang tersebut. Bila kita tak bayar, maka berdosa. Sebab tu kalau boleh kita tak berhutang, tak payahlah berhutang. Jangan kita saja-saja nak berhutang, okey? Sebab hukumnya adalah makruh. Makruh ni tak digalakkan lah. Tak dapat pahala pun, rugilah. Macam itulah. Okey, kemudian wajib pula. Wajib ni bila apa? Orang yang ingin berhutang terlalu berhajat. Contohnya, Syazwan dah tak makan 3 hari. Dia pun cakap dengan ustaz, tolonglah, hutangkanlah saya RM50. Saya nak makan. Saya dah tak ada duit dah ni nak beli makanan. Maka ustaz wajib bagi dia berhutang dekat ustaz. Sebab apa? Sebab dia terlalu berhajat. Kalaulah dia tak makan, dia boleh sakit. Jadi ustaz kena wajib bagi berhutang dekat dia. Hutang tersebut lah. Okey, seterusnya adalah haram. Haram ni adalah apabila Syazwan dia nak pinjam ustaz semata-mata dia nak buat perkara maksiat. Apabila kita yakin bahawa orang yang meminjam tu dia akan membelanjakan hutang tersebut dalam perkara yang haram seperti berjudi. Sebagai contoh, ada orang nak pinjam duit dekat kita. Kita tanya nak buat apa? Dia nak buat maksiat. Maka bila kita bagi dia berhutang dengan kita, maka hukumnya adalah haram, berdosa. Kerana apa? Bila kita bagi juga berhutang dengan dia, maka kita dah macam menggalakkan dia membuat maksiat. Betul tak? Nana pergilah buat berjudi hutang saya. Jadi hukumnya adalah haram kat situ. Ada 3 hukum, makruh, wajib dengan haram. Okey, last sekali. Okey. Last sekali ini dalil tentang hukum dalil tentang al-qardu ni. Jadi memang ada dalam al-Quran, boleh kita pinjam meminjam, boleh kita berhutang. Dalam al-Quran kata boleh, dan ini adalah dalam hadis. Kita nanti awak boleh baca sendirilah. Kemudian ni rukun al-qardu ni macam biasalah, mesti ada penghutang, mesti ada yang bagi hutang, mesti ada nilai yang dihutang tu. Kemudian ni adalah akad, kemudian adalah sirah, macam biasalah kan. Ini kita dah pergi apa semua. Antara sirahnya lah, saya hutangkan kepada awak benda ini, macam tu. Saya beri milik kepada awak benda ini. Itu macam biasalah. Itu kita punya sirah dia. Sirah tu adalah lafaz kita. Saya bagi hutang dekat awak, dengan wang ini terhutanglah saya. Macam itulah juga, boleh juga macam tu. Macam-macam lafaz yang boleh kita lafazkan. Kemudian last sekali ni adalah hikmah. Kebaikan daripada al-qardu, kebaikan daripada hutang ni apa dia? Dapat memenuhi tuntutan agama agar amalan tolong-menolong dalam perkara kebaikan dapat diterapkan dalam jiwa Islam. Jadi bila kita bagi hutang dekat orang, sebenarnya kita dah saling bantu-membantu. Kita dah tolong-menolong dengan orang tu kan. Orang tu takkan berhutang apabila dia tak susah, dia tak terpaksa ataupun dia tak berhajat nak berhutang. Dia mesti berhutang tu atas sebab-sebab yang tertentu. Maka sebab itulah kita bantu dia, kita pun bagi hutang lah dekat dia. Macam tu. Okey, selesai. Kita terus pergi kepada latihan. Latihan yang ada dekat sini, kita tengok daripada atas. Okey.
soalan yang pertama, Ustaz zoom lagi. Soalan yang pertama dia kata apa? Tuliskan pengertian Al-Qardu dari segi istilah, daripada istilah. Jadi dia nak pengertian Al-Qardu. Apa tu Al-Qardu? Al-Qardu ni ialah memberi milik sesuatu. Milik kita lah. Kita bagi dekat dia, kemudian dia kena kembalikan dalam nilai yang sama. Contohnya dia hutang kita handphone, tapi dia akan bayar dalam bentuk duit. Dia ambil handphone contoh. Saya nak hutang handphone, hutangkan benda ni dekat Acap. Acap pun ambil. Tapi Acap kena pulangkan balik dalam bentuk duit. Itu hutang juga. Macam kita beli motor lah. Beli motor tapi dalam keadaan hutang. Kita ambil motor tu dulu. Lepas tu kita bayar kan. Itu hutang lah tu. Beli dalam hutang. Okey, tuliskan perbezaan pinjam hutang. Pinjam dengan hutang. Apa beza dia? Kalau pinjam, kita mesti pulangkan dalam bentuk tersebut. Bentuk tu semula. Kalau kita pinjam botol tadi tu, dalam bentuk botol lah kita pulangkan. Kita pinjam orang tu sudu, kita pulangkanlah sudu dekat dia. Itu pinjam. Tapi kalau hutang ni kita boleh hutang apa-apa sahaja, kemudian kita boleh pulangkan dalam bentuk apa-apa. Contohnya kita hutang duit, kita boleh pulangkan semula dalam bentuk barang, apa-apalah, makanan ke, macam tu. Okey, ini soalan yang ketiga. Soalan ketiga dia kata apa? Ali meminjam duit rakannya dengan tujuan untuk berjudi. Apakah hukum hutang Al-Qardu tersebut? Apa hukum dia? Alif Haram. Haram. Laju jawab. Bagus. Bagus. Betul? Jawapannya adalah haram. Jadi kerana apa? Sebabnya Ali dia pinjam sebab dia nak berjudi, dia nak buat maksiat. Maka haram kita bagi hutang dekat dia. Kita tahu dia nak buat maksiat, maka kita jangan bagi. Kita bagi maka kita pun berdosa. Okey? Okey, seterusnya hukum Al-Qardu terbahagi kepada berapa? 3 kan? Jadi apa hukum tersebut? Mana? Ba. Makruh, wajib, haram. Betul? Ada jawapan lain? Salah? Ada jawapan lain? Ba. Okey. Jawapannya adalah ba. Betul. Makruh, wajib dengan haram. Makruh ni adalah apabila kita pinjam tanpa kita perlu pun. Syazwan, saya nak pinjam awak RM50. Kenapa Ustaz nak pinjam? Alah, saja-saja je. Tak boleh. Hukumnya adalah makruh. Kalau wajib ni, Syazwan tolonglah, Ustaz dah tak makan 3 hari ni, tolonglah pinjamkan RM50. Syazwan wajib bagi. Sebab apa? Sebab nak bantu. Kalau tak, Ustaz mungkin akan sakit. Boleh masuk wad ke, boleh pergi hospital. Macam tu lah. Sebab dah terpaksa sangat dah. Dan kalau haram adalah apabila kalaulah seseorang tu pinjam sebab dia nak buat maksiat. Maka tak boleh. Haram hukumnya. Okey, yang terakhir adalah tuliskan satu hikmah kebaikan daripada Al-Qardu ni. Tadi Ustaz dah terangkan, ada dekat muka surat 40 yang terakhir ni kan. Iaitu kita dapat memenuhi tuntutan agama dalam bantu-membantu. Tolong-menolong. Bila kita bagi hutang dekat orang, sebenarnya kita dah tolong-menolong dah tu sebenarnya. Kita dah memudahkan urusan dia. Dia mungkin nak pakai duit sebab dia nak beli makanan, nak beli pakaian. Maka kita dah tolong dia. Kita pun bagilah hutang dekat dia. Dia pun dapatlah beli makanan. Ustaz. Ya? Soalan 1 dengan 2 apa jawapannya? Okey. Ustaz naikkan 1 dengan 2. Hanya dia. Nak screenshot boleh screenshot. Ustaz nak besarkan lagi ke? Besarkan sikit lah Ya. Boleh? Ni dia. Jadi 1 ni dia nak pengertian Al-Qardu. Pengertiannya kita memberi milik sesuatu benda kepada seseorang. Dapat habis. Ya Ustaz, saya minta mak saya handphone. Okey. Boleh. Okey. Jadi kalau yang kedua tu beza pinjam dengan hutang. Kalau pinjam mestilah kita pulang dalam bentuk tersebut. Mesti benda tu juga kita pulang. Boleh kita cakap pinjam ni duit. Boleh. Sebab apa? Kita pinjam 50, kita pulangkan 50. Kan sama benda tu. Asalkan benda tu sama, itu dinamakan pinjam. Boleh. Asalkan benda tu benda yang sama, itu dinamakan pinjam. Kalau hutang kita hutang dengan orang tu, kita boleh sama ada kita nak pulangkan benda yang sama ataupun kita nak pulangkan benda yang senilai. Maksud senilai ni kita pulangkan dalam bentuk yang lain. Kita pinjam RM20.
kita pulangkan balik dalam bentuk makanan lah. Makanan yang harganya RM20. Mungkin sebab kita tak ada duit nak pulangkan balik, kita pun masakkanlah dia mi ke, Maggi ke, apa ke, yang harganya sama dengan apa yang kita pinjam. Lepas tu kita cakap dengan dia, boleh tak saya pulangkan dalam bentuk makanan? Dia kata boleh. Okey, tak ada masalah. Okey, dah boleh. Dah screenshot dah ambil ya? Dah ambil gambar dah? Okey, Alhamdulillah. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan yang terakhir? Tak ada? Tak ada. Okey. Alhamdulillah selesai pelajaran kita pada hari ini 4.53. Ustaz stop present. Okey, kita tutup. Ustaz ucapkan terima kasih kepada yang hadir. Nanti insya-Allah hari Khamis nanti kita akan ada Yasin. Kemudian Ustaz nak ingatkan tentang UPKK, jangan lupa buat. Okey. Siapa yang belum buat sila buat. Nanti Ustaz akan ingatkan esok kita awal Muharram. Malam ni kita dah baca doa akhir tahun, baca doa awal tahun. Sebab malam ni dah mula dah 1 Muharram. 1 Muharram detik permulaan penghijrahan Nabi. Itu apa? Itu awal hijrah. Itulah hijrah kan. Okey. Kita tutup dengan bacaan doa. Dipersilakan Ustaz Zakwan. Tadi Zakwan ke? Yang bacakan doa tadi Fitri kan? Fitri ada. Fitri ada Fitri? Ada. Okey, silakan Fitri bacakan doa. Ustaz Fitri Alif. Surah Al-As. Wal innal insana lafi innal ladzina amanu wa amilus solihati tawassaw bis sabri barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Fitri Alif atas bacaan doanya. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah pada hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Okey, sama.